Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Selamat pagi semua. Bersama dengan Teacher V untuk subjek Sains tahun 2. Murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah Bumi. Murid-murid semua, cuba lihat pada video ini. Apakah yang murid-murid dapat lihat? Betul, air terjun. Dalam fikiran murid-murid, apakah yang terlintas mengenai air terjun ini? Cuba lihat pergerakan air terjun. Ianya bergerak ataupun mengalir dari atas ke bawah. Di sini kita dapat lihat bahawa air mengalir. Jadi subtopik kita pada pagi ini ialah air mengalir. Sebelum itu, mari kita tonton video selingan yang teacher sediakan mengenai air mengalir. Tony dan ayahnya keluar berjalan-jalan pada suatu petang dalam keadaan hujan. Tony menuding jari pada air yang mengalir dan bertanya, "Ayah, mengapakah air mengalir dalam arah ini?" Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kamu dapat lihat bahagian jalan di sana adalah lebih tinggi daripada bahagian jalan di sini. Oleh itu, air mengalir turun dari paras yang lebih tinggi. Bagaimanakah dengan arah aliran semula jadi air? Seperti sungai atau air terjun? Tony bertanya. Aliran semula jadi sungai dan air terjun adalah dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Kemudian, air mengalir ke laut. Ayahnya menerangkan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi murid-murid telah pun mengetahui bahawa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, dari tempat yang tinggi, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Cuba kita lihat. Okey, air mengalir. Cuba kita lihat. Ini ialah pondok yang dibina, kemudian disediakan tempat air mengalir. Cuba lihat. Apabila hujan turun, okey, lihat atap pada bahagian atas. Atap pada bahagian atas tinggi. Kemudian air hujan akan turun dari atap bahagian atas mengalir, turun ke bahagian saluran ni yang telah disediakan. Kemudian cuba lihat saluran pada bahagian ini kedudukannya lebih tinggi berbanding pada bahagian kiri. Pada bahagian kanan, okey, ditinggikan sedikit. Makin lama ke kiri, kedudukannya menjadi sedikit rendah. Tujuannya supaya air tidak bertakung. Air boleh mengalir ke bawah. Kemudian masuk ke dalam tong air yang telah disediakan. Lihat perbualan ini, lebatnya hujan. Lihat, air mengalir dengan banyak. Apabila kedudukan yang disediakan
Betul, dari tempat yang tinggi ke rendah. Jadi akan memudahkan air untuk mengalir. Okey, seperti yang kita telah pelajari bahawa air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lihat pada bahagian atap yang tinggi akan mengalir ke bahagian atap yang rendah. Kemudian pada bahagian saluran sebelah kanan yang tinggi akan mengalir ke bawah ke arah kiri kerana pada bahagian kiri kedudukannya lebih rendah. Jadi air akan mengalir ke bawah. Oleh itu tidak akan mengalami masalah takungan air. Kalau air tidak boleh mengalir, air akan bertakung. Apa kesan air bertakung? Nanti kita akan pelajari selepas ini. Murid-murid, lihat soalan ini. Tahukah kamu apakah arah aliran air mengalir? Mari kita uji. Sebentar tadi kita telah pun pelajari bahawa air akan mengalir dari tempat yang tinggi ataupun kawasan yang tinggi ke tempat atau kawasan yang rendah. Okey, ingat semua, air akan mengalir dari kawasan yang tinggi atau tempat yang tinggi mengalir ke kawasan yang rendah atau tempat yang rendah. Murid-murid, aktiviti berkumpulan ini dijalankan untuk memperlihatkan dengan lebih jelas arah aliran air. Lihat langkah yang pertama. Masukkan 6 titis pewarna makanan ke dalam 250 ml air dan aduk. Okey, tujuan pewarna makanan ini dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk supaya air bertukar menjadi berwarna merah supaya lebih jelas kita lihat arah pergerakan air yang mengalir. Yang kedua, tuangkan air berwarna ke dalam dulang kecil. Apabila telah selesai diaduk dan air telah pun bertukar warna, okey, kita masukkan ke dalam dulang kecil. Seterusnya, yang ketiga, letakkan dulang yang berisi air berwarna di atas meja. Okey, kita letak sahaja dahulu di atas meja. Permukaan yang rata menyebabkan air tidak mengalir. Okey, air akan bertakung, dia tidak akan mengalir. Tetapi, cuba kita lihat langkah yang keempat. Tinggikan satu bahagian hujung dulang. Okey, kita tinggikan bahagian hujung sebelah kiri. Okey, kita angkat. Apabila kita angkat bahagian hujung sebelah kiri, ianya akan jadi tinggi. Sebelah kiri akan tinggi, sebelah kanan akan rendah. Okey, cuba lihat di manakah air mengalir. Air semuanya telah pun berkumpul di sebelah kanan. Kenapa? Daripada kiri, ianya mengalir. Okey, mengalir turun. Okey, air yang tadi sama je kan? Kemudian daripada sebelah kiri, kerana kawasan yang kiri ini telah ditinggikan. Jadi ini kawasan yang tinggi. Dari kawasan yang tinggi ini ia mengalir turun ke bawah, ke sebelah dulang sebelah bahagian kanan. Kenapa? Sebab dulang bahagian kanan ini rendah. Seperti yang telah kita pelajari murid-murid, air akan mengalir dari kawasan ataupun tempat yang tinggi. Okey, ini sebelah yang tinggi ke kawasan dan tempat yang rendah. Okey, ini kawasan yang rendah. Oleh itu air mengalir dari tinggi ke rendah. Murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari arah aliran air. Okey, kita dah tahu air ni mengalir dari tempat ataupun kawasan yang tinggi ke tempat atau kawasan yang rendah. Sekarang mari kita lihat aliran air semula jadi. Maksudnya air atas muka bumi kita ni, bagaimanakah aliran airnya? Okey, mari kita belajar sama-sama. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Okey, bagaimana air ini mengalir? Bagaimana air sungai mengalir? Cuba kita lihat.
permukaan bumi kita, okey, punca air daripada kawasan yang tinggi. Kawasan yang tinggi ataupun kawasan tanah tinggi. Ni, kawasan tanah tinggi iaitu bukit dan gunung. Okey, ini ya. Murid-murid, bahagian ini ialah kawasan tanah yang tinggi. Dapat kita lihat kedudukannya tinggi. Betul tak? Okey, sebelah sini rendah kan? Sebelah sini tinggi. Okey, jadi ini ialah kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi ini contohnya ialah bukit dan gunung. Okey, bukit dan gunung kawasan tanah tinggi. Di kawasan bukit dan gunung ini ada apa? Pada kawasan tanah tinggi iaitu bukit dan gunung ada air terjun. Ini contoh air terjun. Jadi daripada kawasan yang tinggi ini, okey, iaitu contohnya air terjun ini, air akan mengalir ke bawah ataupun ke kawasan yang rendah. Ke tempat yang rendah. Air terjun ini tinggi kan? Jadi daripada kawasan yang tinggi, dia akan mengalir turun ke kawasan yang rendah. Okey, daripada tinggi dia akan mengalir turun ke kawasan yang rendah. Okey, disebabkan keadaan muka bumi yang makin lama makin rendah. Tengok bentuk muka bumi ni makin lama makin rendah. Jadi air daripada tempat yang tinggi dia akan terus mengalir kerana kedudukannya yang makin lama makin rendah. Jadi daripada tempat yang tinggi ini, kawasan yang tinggi, dia akan mengalir dan terus mengalir hinggalah ke kawasan tanah yang rendah. Dia mengalir kat sini sungai hinggalah sampai ke laut. Laut ini ialah kawasan tanah yang rendah. Okey, ingat daripada kawasan yang tinggi iaitu air terjun di bukit dan gunung, okey, kawasan tanah tinggi, dia akan mengalir turun kerana bentuk muka bumi yang makin lama makin rendah, dia pun akan mengalir ke kawasan yang rendah, kawasan tanah yang rendah hinggalah mengalir ke laut. Begitulah aliran air semula jadi dari kawasan tanah yang tinggi mengalir ke kawasan tanah yang rendah hinggalah sampai ke laut. Jelas semua murid-murid? Ingat ya, dari kawasan tanah tinggi, air akan mengalir ke kawasan tanah yang rendah. Sekarang mari kita lihat kesan halangan air. Sekiranya air tidak dapat mengalir dengan baik ataupun terhalang hingga menyebabkan dia terkumpul, apakah yang akan berlaku? Apabila air terkumpul ataupun bertakung tidak dapat mengalir, apa yang akan berlaku? Jom kita tonton video ini. Apabila mereka sampai di tengah-tengah jalan, Tony nampak air yang bertakung. Ayah, air ini tidak mengalir. Ya, arah aliran semula jadi air telah terhalang. Ini boleh menyebabkan beberapa kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar. Air yang bertakung boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Halangan terhadap aliran air boleh menyebabkan banjir kilat. Air sungai juga akan berbau busuk. Begitulah murid-murid, sebentar tadi telah pun kamu pelajari apakah kesan sekiranya air terhalang daripada mengalir. Bila air terhalang daripada mengalir dengan baik, ianya akan terkumpul ataupun bertakung. Cuba lihat kesan-kesannya. Tempat pembiakan nyamuk, jadi banjir kilat, akan jadi air sungai berbau busuk. Kenapa air sungai berbau busuk? Kerana air tidak dapat mengalir dengan baik. Kitaran air semula jadi. Murid-murid, dalam subtopik ini kita akan mempelajari bagaimana air, iaitu kitaran air semula jadi berlaku. Sebelum itu, mari kita tonton video ini terlebih dahulu.
Hello, saya Cik Air. Saya akan membawa anda melawat Kitar Air Semula Jadi. Mari. Cuaca hari ini panas. Saya dapat merasakan bahangnya. Saya sekarang berubah menjadi wap air. Ini bermakna saya menyejat. Saya semakin ringan dan saya naik ke udara. Saya naik semakin tinggi dan keadaan semakin sejuk. Sekarang, saya menjadi titisan air. Terdapat berjuta-juta titisan air di dalam awan. Awan menjadi semakin berat. Oh tidak, kami menjadi terlalu berat dan kami akan jatuh. Kami jatuh sebagai hujan ke daratan. Kami juga jatuh ke dalam sungai dan laut. Sungai mengalir ke laut. Esok, apabila cuaca semakin panas, kami melalui semula kitar air yang sama. Kitar air semula jadi adalah penting kerana kitar ini membekalkan air kepada manusia dan benda hidup yang lain di bumi. Kitar ini juga membantu menyejukkan bumi. Murid-murid semua, sebentar tadi murid-murid telah pun menonton video mengenai kitaran air semula jadi. Jadi sekarang mari Teacher B terangkan sekali lagi bagaimana kitaran air semula jadi berlaku. Pada peringkat pertama, kita boleh lihat pada peringkat pertama ialah air. Dalam keadaan air dengan cuaca yang panas atau suhu yang tinggi, air akan menyejat naik ke atas menjadi wap air. Dalam keadaan air, kemudian dengan cuaca yang panas, suhu yang tinggi, ianya akan naik ke atas, menyejat naik ke atas menjadi wap air. Namanya dah bertukar dari air menjadi wap air. Murid-murid, seterusnya daripada wap air, tadi namanya dah bertukar menjadi wap air. Dari wap air, ianya membentuk awan. Bagaimana wap air bertukar membentuk awan? Ini dia. Wap air dia akan naikkan banyak-banyak wap air, dia akan naik kemudian dia akan menyejuk. Wap air akan menyejuk menjadi titisan air dan membentuk awan. Dia dah berkumpul banyak-banyak wap air. Kemudian dia akan menyejuk. Dia akan sejuk dekat atas dan dia akan menjadi titisan air kemudian membentuk awan. Ini awan. Jadi murid-murid perlu ingat daripada air tersejat ataupun menyejat naik ke atas menjadi wap air. Bila dia dah ada ke atas, dia akan menyejuk menjadi titisan air dan membentuk pula awan. Namanya dah bertukar pula menjadi awan. Kemudian apa yang berlaku? Dari awan, kita tengok sini awan kan, banyak dah ni awan terbentuk ni. Banyak awan dah terbentuk. Kemudian awan menjadi berat. Lama-lama, dah banyak wap air menyejuk. Kemudian jadi titisan air, dia dah jadi berat. Bila awan menjadi berat, dan akan turun sebagai hujan. Bila dah berat sangat, tengok ni, kesian ni, berat. Banyak sangat dah ni wap air yang menyejuk. Wap air yang menyejuk menjadi titisan air. Dia dah berkumpul banyak-banyak, dah berat. Dah berat, maka turunlah air menjadi air hujan. Ini kita panggil hujan. Kemudian, hujan ini ada air kan? Air hujan turun ke kawasan yang tinggi ataupun terus turun ke laut. Yang mana dia turun dekat kawasan yang tinggi, yang mana air hujannya turun di kawasan yang tinggi. Ingat kita dah belajar tadi, air mengalir dari kawasan tinggi ke kawasan yang
rendah. Untuk air hujan yang turun di kawasan yang tinggi, ianya akan mengalir daripada kawasan tinggi, air terjun contohnya, kemudian ke sungai dan mengalir terus ke mana ni murid-murid? Ya, ke laut. Dari tempat tinggi, kawasan tinggi iaitu air terjun mengalir turun ke tempat yang rendah, ke kawasan yang rendah, ke sungai, kemudian mengalir dan sampailah ke laut. Ada juga yang turun terus ke laut. Kemudian apa yang berlaku? Mula balik. Mula semula ya dari air laut. Air ni kemudian jadi wap air, menyejuk menjadi titisan air membentuk awan, kemudian dah berat turunlah hujan. Jadi balik air ke laut, turun balik ke laut, naik semula ke atas jadi wap air, jadi awan, turun sebagai hujan. Dia berpusing dekat sini. Ini kita panggil kitaran. Dia tak berhenti. Dia sambung semula. Sambung. Tengok ni, anak panah ini menunjukkan yang proses yang sama berlaku. Kitaran yang sama. Ini kita panggil kitaran air semula. Jadi, dia tak berhenti. Dia terus sambung. Daripada air naik semula jadi wap air. Jadi awan, jadi hujan, turun lagi jadi air. Okey, naik semula jadi wap air. Okey, jelas ya semua murid-murid mengenai kitaran air semula jadi. Baiklah murid-murid semua, kita perlu tahu bahawa kitar air semula jadi berlaku berterusan untuk membekalkan air kepada hidupan dan menyejukkan bumi kita. Itulah kepentingan kitar air semula jadi, ianya tidak boleh berhenti. Okey, ianya akan terus bersambung dan berterusan. Kenapa? Untuk terus membekalkan air kepada hidupan, hidupan di laut, kita sebagai manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, okey, dan menyejukkan bumi kita. Pentingnya air ialah salah satunya untuk menyejukkan bumi kita. Murid-murid semua dah bersedia untuk buat latihan? Latihan kita pada hari ini ialah murid-murid perlu menjawab 3 soalan ini. Okey, pada mulanya perlu sediakan buku tulis sains. Dan jangan lupa tulis hari dan tarikh seperti biasa. Tajuk, jawab soalan di bawah. Okey, jawab soalan di bawah kemudian gariskan seperti biasa. Okey, soalan yang pertama, adakah air mengalir? Yang kedua, bagaimanakah air mengalir? Boleh jawab, air mengalir dari kita dah belajar tadi kan? Okey, soalan yang ketiga, ceritakan secara ringkas bagaimana proses kitar air semula jadi berlaku. Tadi teacher dah terangkan, mula-mula apa? Air. Okey, daripada air tu apa yang berlaku? Okey, tuliskan secara ringkas di ruangan yang telah teacher sediakan. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum.